Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnia rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah yang telah menjaga kita dari dulu sehingga hari ini. Tuan-tuan, perempuan, abang kakak yang sangat saya sayangi, kasih sekalian. Dan Allah Subhanahu wa taala, ini saya duduk rumah je, jaga anak, mata kena gigit semut ke tak tahu. Kita tengok mak apa. Jadi tak pergi sekolah. Yang seorang yang bongsu. Jadi abang kakak, ayah dia pun tak pergi sekolah juga. Syukur kerana Azhara, Syaza, Nia, Yulia, Zarifah, Siti Bunga, Anwar, Rajiah, Shilah, Syaril, Ustaz apa khabar? Sihat Alhamdulillah. Azizan, lama tak live Ustaz. Begitulah. Nurul Safiah, Masya Allah. Ika Syazika, semua sekali. Jadi dalam hidup ini, kita hari ini manusia, kenapa hidup kita tak bahagia dan rezeki jadi sempit, rumah tangga tak bahagia. Nombor satu sebab yang nombor satu, rohani Jusuf, semoga anak Ustaz sembuh, insya-Allah, amin. Jadi nombor satu sebab apa kita hidup rumah tangga tak bahagia. Jadi ada satu doa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata, tak patutkah aku ajar pada kamu, tak patutkah aku kongsi pada kamu, tak patutkah aku ajar, aku kongsi pada kamu sesuatu yang kalau kamu amal ni. Satu orang hamba jumpa Sayyidina Ali, dia kata, hutang saya banyak, sempit hidup saya, hutang banyak, saya tak dapat nak bayar hutang. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata, tak patutkah aku ajar kamu satu amal yang kalau kamu buat ini, kalau kamu amalkan ni, Allah Subhanahu wa taala akan lansaikan hutang kamu, walaupun hutang kamu sebesar gunung Sir di Yaman. Walaupun sebesar gunung Sir di Yaman, Allah selesaikan hutang. Allah selesaikan hutang. Apa doa dia? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ajar, Allah baca, Allahumma akfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma akfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, beri kami rezeki yang halal, jauhi pada rezeki yang haram. Jadi untuk rezeki berkat dan rumah tangga bahagia, pertama sekali kita kena menjauhi perkara yang haram. Perkara yang haram menyebabkan rumah tangga kita tak bahagia. Perkara yang haram membuat rezeki kita hilang. Apa yang patut kita dapat, jadi tak dapat. Doa tadi amalkan dan juga kita fahami makna dia. Nabi SAW ajar buat Tirmizi, walaupun sebesar gunung Sir di Yaman, Allah SWT akan selesaikan masalah ni. Baca setiap pagi, petang, baca. Allahumma akfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, beri aku rezeki yang halal, jauhi aku pada rezeki yang haram. Izwan, dah lumpuh 4 tahun. Semoga Allah sayang abang. Dalam hadis, aku melihat seorang hamba, lalu aku ingin beri mereka kedudukan yang tinggi seperti Nabi-Nabi. Lalu aku beri mereka sakit-sakit yang berat dan ujian-ujian yang berat kerana Allah nak beri kedudukan seperti Nabi-Nabi. Jadi abang kakak, untuk tu pertama, kita jauhi perkara yang haram dalam hidup kita dan kejar perkara yang baik, yang halal. Dalam doa tadi juga, jadi nak bahagia, kita jauhi perkara yang haram. Apa yang perkara haram dalam rumah tangga? Kadang-kadang mungkin suami tak dapat jaga mata, atau isteri tak dapat jaga mata, melihat perkara yang tak baik dan perkara yang haram dalam rumah tangga. Bila rumah tangga kita tinggalkan solat, kita jauh pada perintah Allah, jadi rezeki kita hilang. Rezeki kita hilang, perkara yang haram. Dalam bekerja, kadang kita pilih meniaga tu sendiri, berniaga perkara yang salah, atau kita menipu orang, kita jual atau cakap apa yang kita tak percaya, atau benda tu memang tak betul. Untuk tu kita jauhi perkara yang haram. Haram ni penghalang rezeki yang terbesar.
Apa yang patut datang dah jadi milik kita, tak jadi milik kita. Sebab tu ramai orang dalam rumah tangga pun saya campur dua-dua sekali. Dalam rumah tangga pun jadi tak bahagia. Sebab apa rumah tangga tu jadi tak bahagia? Sebab kita buat perkara yang haram kan. Ramai orang, maaf, ada isteri tapi macam tak ada. Ada suami tapi macam tak ada. Sebab apa ada isteri, ada suami macam tak ada. Sebab apa isteri, suami tapi macam tak ada. Sebab apa abang kakak, tuan-puan, Faizul, Wina, Rosma, Yuzi. Sebab apa ada isteri macam tak ada. Ada suami macam tak ada. Bukan salah isteri suami itu sebenarnya. Tapi salah kita kerana buat perkara yang haram. Bila kita mencari jalan yang haram, jadi perkara yang nikmat tadi jadi tak nikmat. Contoh kita tak jaga mata. Bila kita tak jaga pandangan kita, kita melihat perkara-perkara yang haram atau tak baik. Jadi isteri tu jadi tak nikmat, suami tu jadi tak handsome dah. Tak kacak sebab kita tak jaga mata kita. Bila kita tak jaga pandangan kita. Untuk tu kita jaga pandangan. Melihat perkara yang haram terutamanya, kita wajib jauhkan, kita wajib tinggalkan. Semoga Allah SWT memberi kita menjaga pandangan mata. Dalam hadis Nabi SAW, Allah beri khusyuk dalam solat. Bila kita nampak satu benda yang haram, maksiat, kita rendahkan pandangan, Allah beri khusyuk dalam solat. Jadi khusyuk dalam solat datang bila kita jaga pandangan. Itu bukan dengan sengaja kita melihatnya, menjaga. Kita juga jaga diri kita daripada perkara yang haram. Kedua, Allahumma akfini bihalalika an haramik wa aghnini. Tuan-puan amalkan doa ni. Wa aghnini bifadlika amman siwak. Wa aghnini bifadlika amman siwak. Jauhi perkara yang haram. Dalam phone kan banyak perkara yang haram. Saya bukan kata mak ayah, anak-anak pun, bukan kata anak-anak, mak ayah pun terlibat juga. Jauhi perkara yang haram. Jauhi perkara yang haram. Kita mula ada orang kahwin dah lama kahwin. Tiba dia kata, Ustaz, isteri saya tak cantik. Isteri saya tak cantik. Ustaz, isteri saya tak cantik lah. Ustaz, saya dah tak ada hati kat isteri saya. Saya pun kata, wah abang, ramai ada budak-budak anak-anak muda masa nak kahwin. Ustaz, tolonglah Ustaz. Inilah penyelamat rumah tangga saya. Inilah membuat hidup saya jadi dekat dengan Allah. Inilah Ustaz, segala-galanya akan buat saya jauhi perkara yang haram. Dia pun cakap begitu. Tapi bila kahwin dia kata, Ustaz, sekarang saya dah tak berapa sayang dia. Saya dah tak jatuh hati dengan dia. Sekarang saya dah jatuh hati dengan orang lain. Jadi dia bukan masalah hati. Bukan masalah isteri tak cantik, masalah suami tak handsome. Tapi sebab hati kita mati. Hati yang hidup ini, mereka menghargai kebaikan orang. Bagaimana kita dah berkahwin sekian lama, kita kata apa, pasangan kita ni tak pernah buat baik pada kita. Lama kita kahwin, Ustaz, isteri saya ni tak baik, tak bagus. Isteri saya ni tak baik, tak bagus. Selalu sebab apa? Sebab hati tak tenang. Sebab tu ada ustaz bila orang jumpa, Ustaz, isteri saya, dia kata, Ustaz, isteri saya cantik, lawa, isteri saya baik, baru kahwin. Semua bagus Ustaz, sampai kat rumah dia sambut saya macam zaman dulu. Siap sediakan rotan lagi. Siap sediakan rotan. Zaman dulu, tarik kain sikit, nak goda suami, letak rotan satu. Kalau salah sebat saya, kalau nak saya, dia dah goda suami dia. Isteri saya, Ustaz, macam cerita dulu wanita solehah. Macam mana Ustaz rasa? Jadi kita beritahu dekat dia apa, isteri awak ni ahli syurga, Masya Allah. Tapi suami awak ni ahli neraka. Sebab apa suami ahli neraka? Sebab apa suami ahli neraka? Sebab semua benda isteri dia buat, dia tak payah buat apa-apa dah. Dalam hidup, bila semua perkara dalam hidup kita, hak kita semua orang tunaikan. Kita takut kita tak tunaikan hak orang lain. Kita tak ditanya kenapa isteri jahat sebagai suami. Tapi kita ditanya apa usaha kamu menjadi suami yang baik, menjadi contoh yang baik dan membimbing mendidik mereka. Sebab isteri bukan kita punya. Isteri kita Allah yang punya. Suami kita bukan kita punya. Suami kita Allah yang punya. Anak bukan kita punya. Allah yang punya. Jadi untuk kita bimbing, pimpin mereka untuk dekat dengan Allah SWT. Jadi saya beritahu kat adik tadi, abang boleh tak sayang dia sekarang abang sayang orang lain. Suatu hari Allah akan buat abang sayang pula orang lain lagi. Ataupun sisilah isteri abang pula sayang orang lain, tak sayang abang. Abang pula tergila-gila kat dia, tapi dia pula tinggalkan abang. Jadi dalam hidup ni abang kakak, dia bukan soal apa yang kita suka, apa yang kita nak. Hidup ni, apa yang Allah nak, apa yang Allah suka. Kalau hidup untuk apa yang kita suka, hidup kita ni banyak jadi buruk kan. Orang kata, Ustaz, bukan Ustaz tak suka ke macam tu? Ramai-ramai dalam hidup suka hati, ramai wanita boleh buat apa saja, bebas boleh buat. Ustaz tak nak? Ada orang tanya saya, Ustaz tak nak? Oh, dia tanya, Ustaz cepat cakap elok-elok, Ustaz nak ke tak nak? Ustaz kan lelaki, Ustaz nak ke tak nak? Abang, dia bukan masalah kita nak. Abang suka tak kalau orang, mak kita ada ramai-ramai lelaki dalam hidup dia?
Bawa balik kita pun tak tahu mana satu ayah. Auzubillah, maaf kasar bunyinya. Atau mak ayah kita ada ramai perempuan balik rumah, kita pun tengok hari-hari mak kita berendam air mata menangis kat rumah. Siapa nak suka? Kita dah tua-tua ni pun tak larat bang. Kalau tengok ayah mak kita dah tua-tua lagi bergaduh, kita pun tak tahan. Untuk tu dalam hidup jauhi perkara yang haram. Yang haram ni dia, sebab tu walaupun cuma kita jauhi perkara yang haram, jauhi perkara yang salah. Allahumma akfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Dan ya Allah, wa aghnini, kayakan aku dengan kurniaanmu. Jadi hari ni kenapa rezeki jadi berkat, rumah tangga jadi bahagia? Bila Allah kayakan kita dengan kurniaan dia. Jadi tak ada siapa boleh beri bahagia, tenang, gembira, kaya, selesaikan masalah kita melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak ada siapa boleh beri apa yang kita nak melainkan Allah. Dan tak ada siapa boleh beri bahagia melainkan Allah. Satu dunia sayang kat kita, hormat, puji, melambung-lambung kita. Jadi apa kakak? Tak jadi apa, begitu je. Wah, lawa kita ustaz, lawa rumah ustaz, orang cakap. Wah, lawa isteri ustaz, lawa ni, lawa jubah ustaz. Sampai mana? Sampai situ je. Pujian tu tak ke mana-mana. Dia tak buat kita jadi mulia sedikit ataupun tak buat kita jadi hina. Suatu dunia hina kita, pijak kita, cakap tak baik pasal kita, pun tak jadi hina. Mulia dan hina hanya daripada Allah SWT. Tiada yang boleh beri mulia melainkan Allah. Tiada yang boleh beri hina melainkan Allah. Tiada yang boleh beri rumah tangga saya bahagia melainkan Allah. Tiada yang boleh beri rumah tangga semua Muhammad Nur Fikri, Nur Hassan, Khairul Anafi, HK Hazwani, Nur Faiza. Tak ada yang boleh beri kita semua rumah tangga kita bahagia melainkan Allah SWT. Tiada yang boleh beri bahagia melainkan Allah. Jadi betulkan hidup kita, yakin minta kurnia daripada Allah. Minta kurnia daripada Allah. Sebab tu selalu juga baca surah Al-Furqan ayat 74. Selalu saya sebut, banyak alim ulama, ustaz-ustaz, ustazah sebut, Allahum Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Serah diri kita kepada Allah. Ya Allah, beri saya pasangan, anugerahkan saya. Anugerahkan saya pasangan yang menyejukkan mata. Yang menyejukkan mata dan pemimpin kepada kebaikan. Yang menyejukkan mata dan pemimpin kepada kebaikan. Jadi kena cari pasangan yang menyejukkan mata. Kita tengok je dia, mata hati kita sejuk. Masa orang muda-muda, kalau budak sekolah, kalau tanya remaja, semua nak kahwin dengan hero Korea. Kalau tanya budak-budak sekolah perempuan. Kalau tanya budak lelaki, dia semua nak yang paling cantik anak saya. Tak ke baju janganlah. Awak comel. Nanti nampak malu. Mana boleh. Ada orang lah. Bukan seorang-seorang. Mana tak baju. Tak ke baju anak yang berapa tahun ni. Jadi Allah SWT malu. Malu lah. Kenapa kau? Jadi baca doa, Allahumma akfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, kurniakan mata dah lah sepet. Nampak mata sepet. Tengok apa? Gelap. Jadi abang kakak sekalian, dan kurniakan saya wa aghnini, dan kayakan saya dengan kurniaanmu sehingga saya tidak meminta-minta selain daripadamu. Kurniakan saya kekayaan di sisimu sehingga saya tidak meminta-minta selain daripadamu. Jadi untuk bahagia, Wan Asma Hanim, Al-Furqan ayat 74. Al-Furqan ayat 74. Jadi jauhi perkara yang haram. Wa aghnini bifadlika amman siwa. Kayakan aku dengan kurniaanmu sehingga aku tidak meminta-minta selain daripadamu. Bila akhirnya Amirina Adnan, cari pasangan yang menyejukkan mata. Yang menyejukkan mata. Kalau siapa dah ada pasangan, jangan cari lagi. Isya macam muka saya. Jadi cari pasangan yang menyejukkan mata dan pemimpin kepada kebaikan. Sejuk ni bukan pada muka pasangan. Yang abang tak berapa berkenan lah tengok muka awak. Isteri kata, abang saya tak berapa berkenan tengok muka abang. Sakit tu hati saya. Jadi dia bukan masalah muka tu, hati kita yang sakit. Hati saya tak tenang tengok muka awak ni. Hati saya ni otak saya berserabut tengok awak. Jadi yang berserabut tu bukan muka dia, yang berserabut tu hati kita dan fikiran kita. Jadi orang yang tenang, bahagia, dia pergi mana-mana, dia kahwin dengan siapa pun, insya-Allah dia akan bawa bahagia dalam rumah tangga tu. Dan kalau dia pergi mana-mana pejabat pun, dia akan bawa bahagia kat pejabat tu. Mana saja dia pergi dalam dunia, dia akan bawa kebaikan kat sana.
Sebab tu abang kakak baca doa ni Allahumma akfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, kayakan kami dengan kurniaanmu. Ya Allah, beri kami rezeki yang halal daripada rezeki yang haram. Dan kayakan saya dengan kurniaanmu sehingga saya tidak meminta-minta selain daripadamu. Atau boleh ikut saya baca Allahumma akfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma akfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Baca ni doa sebelum pergi kerja cari rezeki. Doa ni Sayyidina Ali radhiyallahu anhu baca. Siapa baca doa ni, Allah SWT akan selesaikan hutang dia walaupun sebesar gunung Sir di Yaman. Walaupun sebesar gunung Sir di Yaman, Masya Allah. Awin lala. Kalau jiwa yang kosong tu kenapa Ustaz? Kenapa jiwa kita kosong? Sebab kita tak ada tujuan. Kenapa jiwa kosong? Tujuan hidup tu hilang. Contoh, kalau tujuan hidup kita cuma rumah tangga, untuk bahagiakan suami. Satu hari suami kita tak bahagian kita, dia jatuh hati dengan orang lain, atau isteri kita buat yang bukan kita suka, kita mula sakit hati sebab pasangan kita nak tak macam yang kita nak. Tapi kalau kita hidup untuk Allah sayang kita. Orang nak suka ke tak suka ke tak penting, yang penting Allah suka. Buat baik untuk Allah sayang. Bila kita buat baik untuk Allah sayang, hati kita tenang, bahagia. Orang puji ke keji tak berubah hidup kita. Keji, puji, keji, semua tak berubah hidup kita, tak berubah. Sebab kita hidup untuk Allah. Terus buat baik. Contoh, terus tunaikan perintah Allah. Terus tinggalkan yang haram. Terus jaga solat. Masya Allah. Jadi teruskan buat kebaikan. Dekat hidup ke kepada Allah. Asas nombor satu dia yang senang tuan-puan, jaga solat fardu. Saya selalu pesan kat mana-mana dalam hadis, siapa jaga solat, Allah jaga dia dunia dan akhirat. Siapa tinggalkan solat, hidup dia jadi tak tenang. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia dicipta bersifat keluh kesah. Dapat kesenangan sombong, dapat kesusahan berkeluh kesah. Kata Allah, bukan begitu orang solat, yakni yang kekal menjaga solat. Ahli solat dia tak mengeluh dalam hidup dia mesti bahagia. Ahli solat dia tak akan merungut dalam hidup dia. Dia sedih, menangis tu manusia bang. Nabi sahabat lu menangis. Tapi ada orang dia macam mungkin nangis pun tak apa pun tak, dia dah tak ada perasaan. Dia dah tak ada perasaan. Dalam kata waman a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa berpaling pada peringatan Allah, Allah sempitkan, beri kehidupan yang sempit. Hati dia jadi sempit. Ada isteri macam tak ada. Ada suami macam tak ada. Ada keluarga tapi macam tak ada. Sebab tu orang selalu buat yang haram ni, akhirnya Allah beri dia hati sempit. Rezeki dia mungkin tak ditarik. Isteri dia mungkin tak lari. Anak dia mungkin tak lari. Keluarga dia tak tinggalkan dia mungkin. Tapi Allah buat hati dia sempit. Ada tapi macam tak ada. Itu dia kata bahagia tanpa agama ni, dia macam fata morgana. Nampak ada tapi tak ada. Tu dalam rumah tangga baca. Kalau yang tadi tu surah Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, beri saya pasangan, anugerahkan saya pasangan yang menunjukkan mata dan pemimpin kepada kebaikan. Jadi tuan-puan, Masya Allah. Sebelum saya jawab soalan ni, insya-Allah, sebab tu saya buat program keluarga sunnah ni. Esok insya-Allah, mana orang Kuantan angkat tangan. Mana orang Kuala Terengganu? Kuala Terengganu, lepas tu Kuantan. Sabtu dan Ahad. Kalau tuan-puan nak daftar, 5 orang tu, seorang tu berapa? RM90 ke begitu. Kat Dewan, kita sewa Dewan pagi sampai petang. Ada makan tengah hari tu, pagi sampai petang. Boleh bawa keluarga, bawa mak ayah, bawa yang 18 tahun ke atas tu boleh lah. Yang belum kahwin, dah lama kahwin. Bagus, seronok. Kadang-kadang suruh pegang tangan je suami isteri kan. Ada aktiviti bagi gerak supaya tak tidur, gerak-gerak sikit. Suruh pegang tangan pasangan. Bila pegang tangan pasangan je, saya tengok ramai orang nangis. Saya pun heran, Ustaz kenapa dia orang nangis? Ustaz baca apa kat dia orang? Dia orang sendiri nangis. Sebab apa dia nangis pegang tangan pasangan? Sebab tak ada orang buat. Abang kakak ada buat ke duduk rumah, dia tiba nak pegang tangan isteri. Sayang, abang sayang awak sampai syurga. Ya Allah, terima kasih anugerahkan saya pasangan yang baik ni. Ada tak cakap? Ya Allah, terima kasih beri saya pasangan yang cantik, yang baik, yang peneman hidup saya. Ya Allah, dia selalu jaga anak saya. Kalau tak ada dia, saya tak dapat nak buat dakwah ni. Ya Allah, bidadari saya inilah sebenarnya pendakwah, bukan saya. Orang puji saya macam mentol kat luar je. Nampak bercahaya. Orang ketuk sekali pecah.
Tapi yang sebenar di sebalik tu ada literik, ada wayar, ada sebaliknya. Apa tu semua? Tu doa Nabi, doa sahabat, doa mak ayah kita, doa suami, doa isteri kita. Hargai abang, kakak. Hargai. Itu doa orang yang kita sayang. Jadi jangan, sebab tu bila dia orang pegang tangan pasangan, pakcik-pakcik, haji-haji macam ayah saya sedih bila tengok umur 70 80 pegang tangan kakak tu nangis-nangis. Kat rumah kan tak sempat kita macam tu. Ada orang kadang rumah tangga bergurau tak berhenti. Satu hal juga, ketawa 24 jam sampai akhir tak boleh nak ketawa dah. Ada rumah tangga pula nangis 24 jam, masam 24 jam. Ada rumah tangga pula menjerit 24 jam. Ada rumah tangga menjerit 24. Ada rumah tangga macam pawagam. Hari-hari tengok wayang TV itu je hidup dia. Wayang TV wayang. Ada rumah tangga macam food court, semua makanan ada. Yang order sikit tukar makanan, hiburan makan je. Ada rumah tangga pula jadi macam mesin dobi. Isteri tu macam mesin dobi. 24 jam kerja mendobi baju je. Iron baju dobi. Tak sempat. Senyum pun tak sempat bang. Pagi sampai malam. Ada rumah macam panggung wayang. Ada rumah macam dobi. Ada rumah macam pasar. Pasar pagi menjerit. Menjerit. Lepas ni menjerit. Ni menjerit. Ada rumah tangga pula macam tempat lawak. 24 jam. Ketawa 24 jam. Hidup ni ada masa kita kesenyum ketawa kerana Allah. Ada masa lah hidup ni kena serius, menangis, kena beritahu tujuan hidup. Abdullah Rawahah radhiyallahu anhu jadi imam. Isteri kat belakang, tiba-tiba si nangis. Yang, kenapa nangis? Abang, saya menangis sebab yang sama abang menangis. Kenapa? Beritahulah yang. Kenapa abang menangis? Awak beritahulah, saya risau. Saya dengan abang nanti kat akhirat macam mana ya? Lintas titian sirat tapi tak tahu dapat lepas ke tidak. Jadi sebab tu kita perlu waktu kan, perlu waktu kadang-kadang manusia ni nak kena ajar juga. Macam saya tak ada orang ajar peluk mak, cium mak. Walaupun belajar agama, walaupun cakap dakwah hari-hari, tapi mak cium saya lap, mak peluk saya tepis. Satu hari saya cium mak saya peluk dia, saya pegang dia, genggam tangan dia, tapi dia tak genggam saya, tak cium saya, tak peluk saya. Sebab tu Nabi SAW selalu galakkan sahabat. Dia kata, seorang sahabat peluk anak. Kamu sayang anak ni, ya Rasulullah. Saya sayang anak ni. Sabda Nabi, masa kamu peluk sayang anak ni, rahmat Allah mencurah-curah pada kamu. Nabi beritahu kat dia. Ada sahabat, Nabi tunjuk, Nabi cium anak-anak semua depan sahabat. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kamu cium cucu ni? Aku ada cucu anak punya, ramai tak pernah cium-cium. Nabi kata, siapa tak mengasihi, dia tak dikasihi. Siapa tak mengasihi, dia tak dikasihi. Hadis surah Ahmad, siapa yang Allah ingin kebaikan pada sebuah rumah tangga, Allah beri sifat lemah lembut. Jadi dalam rumah tangga ada sifat lemah lembut, ada sifat sayang. Sebab tu dalam program tu kadang saya saja suruh kakak supaya tak tertidur kan. Sehari dengan ceramah tertidur pula. Jadi gerak-gerak sikit, pegang tangan pasangan. Bila pegang, suruh dia ulang je, saya sayang awak. Macam berbual biasa. Yang simple-simple, macam main-main. Sebenarnya aktiviti gurau-gurau. Tiba-tiba ramai nangis. Ramai majoriti nangis lah biasanya. Beberapa orang kadang lucu juga sebab tapi majoriti semua nangis. Bukan suasana tak buat untuk nangis, memang untuk aktiviti. Tapi saya tengok semua nangis. Sebab apa? Tak sempat kita nak pegang tangan isteri berbual. Kan? Penat lalu hidup, tak sempat pegang tangan isteri bang, tak sempat pegang tangan suami. Anak-anak hari pergi kerja, pergi belajar, bapak pun penat. Tengok ayah, baju pun buruk, kasut pun tak sempat ganti. Raya mana sempat beli, abang-abang ni semua. Kerja siang malam tak berhenti. Penat kerja siang malam kan? Abang cari rezeki untuk anak-anak. Tapi kadang balik rumah anak pun dah tak salam sangat kan. Kalau tengok ayah-ayah kita kat kampung, siapa ada ayah lagi? Siapa dah lama tak peluk ayah? Cuba tengok ayah kat kampung, dia baring, dia sandar. Dia tunggu anak dia. Anak doktor ni, anak engineer, anak ustaz ni, anak penceramah ni, anak ni cikgu ni. Tapi sampai anak ni peniaga, petani. Anak dah lama tak jumpa. Balik rumah, anak besar-besar ni tak duduk dengan ayah. Mak alhamdulillah, ayah tu mungkin dulu dia kurang beri kasih sayang. Ayah kita dulu. Dia mungkin dia bagus, hebat, dia orang yang baik, cuma dia ajar begitu. Dia pun mungkin ayah dia ajar dia begitu garang, tak boleh senyum-senyum. Tapi bila dah berumur, dia rindu nak anak-anak dia pegang. Saya cakap perkara ni kat masjid mana-mana, tempat ramai orang tua-tua, orang yang berumur sikit, semua nangis abang kakak. Esok kita pun dah tua juga ni, saya ni tak lama sikit lagi beruban lah semua sekali. Kita cakap semua ayah-ayah kat masjid, saya tengok mata dia orang semua bergenang. Cakap sikit je, ayah-ayah semua terbergenang. Tahu sebab apa? Ayah rindu nak anak-anak dia peluk dia. Ayah rindu nak anak-anak peluk dia. Betul bang, ayah-ayah kita dia rindu. Balik kampung peluk ayah. Peluk dia, penat kerja, peluk dia. Sebab tu abang kakak kita kena ajar dalam hidup ni kasih sayang kan, kasih sayang. Nabi SAW ajar kasih sayang. Jadi insya-Allah tuan-puan boleh datang dengan habis dengar ceramah, kita bergerak-gerak sikit, dapat peluk keluarga, pegang tangan isteri, suami, dah bawa anak pun tak apa. Dengan kawan-kawan pun okey, belajar dulu, nanti balik
praktik kat rumah. Yang bujang-bujang pun boleh belajar daripada mula. Daripada awal mula. Siapa dah lambat pun tak apa. Dah hujung-hujung kita kembali balik betul, fikir balik tujuan berkahwin. Bila tak ada tujuan tu yang rumah tangga tu jadi boring, jadi penat, jadi tak menarik, jadi tak hargai, jatuh cinta lagi, dan terlupa cinta yang dijatuh cinta berkali-kali tu semua dah terlupa dah. Semua dah hilang sebab tujuan hidup kita salah. Jadi membetulkan tujuan hidup membuat hati kita bahagia. Kenapa kita tak bahagia? Hidup kita jadi susah. Cari rezeki pun sama, penat. Sebab tujuan tu salah. Kita niat jadi paling kaya sikit. Tak salah. Tapi hari-hari bayang bang, tak dapat. Weh, penat bang. Rezeki ni bukan boleh. Kita cari macam-macam. Saya pernah bang kerja macam teruk. Tapi kita niat apa? Niat cari rezeki yang halal. Nak bantu orang miskin. Tapi daripada sikit dah tolong orang. Jangan tunggu kaya. Ada sikit bagi kat mak sikit. Jangan tunggu banyak. Sebab banyak tu tahu bila nak dapat. Banyak tu tak. Ada hari banyak duit dapat, mak dah tak ada. Hari banyak duit tu, orang kita sayang dah tak ada. Hari kita banyak duit tu, anak-anak kita pun dah kahwin, dah tak ada kat rumah. Sebab tu, hargai hari-hari tu. Bukan hari-hari tu hargai. Sebab tu, abang kakak jemput datang keluarga sunnah ya. www.transformjiwa.com. Minggu ni, Kuantan dengan Kuala Terengganu. Sabtu, esok ni Kuala Terengganu. Sabtu, Ahad dekat Kuantan. Sabtu dekat Kuala Terengganu. Sabtu Sabtu Kuala Terengganu, Ahad dekat Kuantan. Boleh call call 017 3666 848 017 3666 848 atau www.transformjiwa.com www.transformjiwa.com www.transformjiwa.com. Boleh daftar kat abang kakak. Minggu ni Kuantan, minggu ni Kuantan dengan Terengganu, Sabtu Ahad ni. Minggu depan dekat. Alhamdulillah program baru ni syukur ramai hadir. Syukur pada Allah. Terima kasih pada Allah. Ramai dah abang kakak yang datang. Semua negeri. KL dengan Johor awal-awal lah itu. Lepas tu kemudian saya pusing semua negeri tahun ni lah. Dan insyaAllah yang baki belum, Kuantan, Kuala Terengganu, Melaka, Kuching, KK. Kuantan, minggu ni Terengganu, lepas tu Kota Baru, Kuantan, Terengganu. Minggu depan Melaka, Kota Baru, Kuching, KK, Kuching. 6 negeri lagi. Yang lain semua dah siap. Yang lain semua dah siap. Ramai dah hadir. Manusia ni dia sebenarnya dia rindu kasih sayang kan. Walaupun ayah dah berumur, rindu nak anak-anak pegang dia berbual. Cakap-cakap bang, hidup kita ni dah harga kasih sayang. Kan Allah yang bagi kasih sayang tu. Allah yang bagi kasih sayang tu. Berbual dengan dia rindu. Ayah, sampai tua-tua kadang kerja. Ayah saya tua-tua pergi kebun lagi, sian ya kan. Nak bukan bagi duit dia tak nak kerja, dia nak bersenam satu. Sebenarnya dia memang dia tak nak susah ke anak-anak. Ayah mak kita nak susah, nak belajar pada mereka. Abang sekarang kita bawa pula keluarga kita. Ajar benda ni kena belajar dekat diri pada Allah. Jadi jemput datang abang kakak siapa yang datang minggu ni insya-Allah. Kat Bangi ni bila ustaz? Buat lain dekat ni pula Nuriati. Baru ni ramai-ramai datang. Yang dekat Ipoh, kat Pening, Perlis terkejut daripada Bangi datang. Saya dekat dengan ustaz ni kat Kogombak, kat Bangi. Tapi jumpa kat mana? Jumpa kat Perlis, takdir Allah SWT. Orang KL banyak turun kat sana. Orang KL sama-sama bercuti, tambah ilmu agama, tambah ilmu kekeluargaan. Yang kat masjid saya banyak buat bang. Abang boleh datang je kat masjid-masjid. Cuma masjid je lah, dia tak spesifik sangat. Masjid pun nak suruh pegang-pegang kadang. Yelah kat masjid bang. Kat masjid duduk atas meja lah saya. Jadi kadang abang dengar pun kadang tak apa dengar sangat. Ni kat dewan ni lebih ada rasa lain sikit lah suasana dia. Kita sewa dewan sebesar sikit. Masya Allah. Jadi abang kakak jangan lupa doa tadi Allahumma akfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, bihalalika, beri kami rezeki yang halal, jauhi yang haram. Nak bahagia bang, jangan menipu. Jangan menipu. Kalau berniaga jangan ambil rasuah, beri rasuah. Jangan tipu orang. Kalau jual barang, jangan jual apa yang kita tak percaya. Jangan cakap perkara yang tak betul. Dan rumah tangga pun sama. Suami isteri kena jujur, jangan menipu. Jangan menipu. Hari-hari menipu bang, penat hidup. Dan rumah tangga kena berterus terang. Rumah tangga ni kena bercakap-cakap. Dia jadi nikmat hidup. Hidup tu jadi nikmat. Tengok isteri rasa sayang. Ya Allah, terima kasih bagi isteri yang kat saya. Tengok anak-anak pun sama. Hargai, ucap rasa sayang. Doa dengan Allah, doa dengan Allah supaya hidup kita jadi berkat, jadi baik. Doa dengan Allah. Ya Allah, tolong ya Allah. Tengok isteri Nabi SAW bila balik rumah pegang tangan keluarga.
Nak daftar tadi boleh WhatsApp 017. Tuan-puan dapat tak nombor tu? 017 3666 848. 017 3666 848. Ataupun boleh daftar di www.transformjiwa.com. www.transformjiwa.com. Boleh WhatsApp sekarang, ada kat office dia orang bertugas. Ada 10 staff saya kat office dia orang bertugas. Tuan-puan boleh call je 017 3666 848. Tu Rohi Maizal tulis 017 3666 848. Atau nak tengok www.transformjiwa.com. Daftar 5 orang, seorang tu dapat RM95 begitu, RM90 kan. Abang tengoklah, ada makan tengah hari lagi kat Dewan. Masya Allah. Boleh jemput abang kakak. Mudah-mudahan jadi sebab kebaikan dan hidayah. Kuantan dekat kakak, boleh WhatsApp nombor tadi. Kat bandar Kuantan tu lah. Dewan apa nama yang cantik yang besar tu. Dewan tu lah. Dewan sini. 12 bulan 10 dekat KTC. KTC tu mana kakak? Saya pun Kuantan Dewan Jubilee. Tu Pistiano tulis. Kat Kota Baru ada, kat KK ada, kat Kuching ada. Tuan-puan datang ramai-ramai, Masya Allah. Alhamdulillah semua negeri yang saya pergi sebelum ni ramai. So insyaAllah tahun-tahun depan wujud mungkin. Ada lagi mungkin lah. Mana yang negeri kurang sikit, kita stop kalau negeri tu. Kita buat mana negeri yang orang ramai yang berminat untuk hadir lah. Jadi abang kakak mudah-mudahan syukur. Terima kasih. Jadi terima kasih, jumpa lagi. Dan tuan-puan, saya doakan tuan-puan bahagia sampai syurga, anak soleh-soleh. Doakan saya esok saya ke Kuala Terengganu. Ini tak pasti lagi macam mana. Macam nak pergi Singapura sekejap. Nak pergi Singapura sekejap. Teringin nak pergi dengar ceramah Habib Umar Al-Hafiz tu kan, ada kat Singapura. Kita alim ulama datang ni, kita pergi dengan ziarah. Saya mana-mana kalau alim ulama datang, selalu saya ziarah. Dapat dengar sekejap kuliah dia pun jadilah. Dapat pergi dengar sekejap, walaupun ada jadual lain. Dapat dengar nasihat, duduk balik. Macam tu je. Mudah-mudahan Singapura tu saya pergi dengan ceramah dia, lari dengan ceramah orang balik. Masya Allah. Maghrib ni ada ceramah Habib Umar Al-Hafiz yang dekat masjid kat Singapura. Jadi saya dengar mana-mana ulama, saya hormati, saya sayangi. Sebab kita orang biasa, bukan siapa-siapa. Jadi saya doakan tuan-puan, ada soalan nak tanya, jangan lupa doa tadi. Dua lah share doa ini. Satu, Allahumma akfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, beri kami rezeki yang halal, jauhi rezeki yang haram. Itu rahsia pertama nak bahagia. Cari jalan halal, jauhi yang haram. Dan rumah tangga, jauhi perkara yang haram. Nanti tak bahagia. Mata jaga, jangan tengok yang haram. Telinga jangan dengar yang haram. Mulut jangan cakap perkara yang haram. Jangan buat perkara bukan-bukan dalam rumah tangga. Jaga solat, jaga agama. Rezeki pastikan halal. Dan rumah tangga, jujur, jangan menipu, jangan mengumpat, jangan fitnah pasangan, jangan fitnah mak ayah mertua, jangan fitnah menantu, anak-anak. Jauhi cakap yang bukan-bukan, cakap yang positif, baik rumah tangga. Kedua, Allahumma akfini bihalalika an haramik wa aghnini, ya Allah kayakan aku, wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma akfini, atau Allahumma akfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Dan kurniakan kami kekayaan di sisimu sehingga kami tak minta-minta selain daripadamu. Last sekali, jangan minta selain daripada Allah. Tiada yang boleh beri bahagia melainkan Allah. Tiada yang boleh beri hina melainkan Allah. Tiada yang boleh beri kita bahagia sampai syurga melainkan Allah. Jangan minta selain daripada dia. Minta pada Allah, mengadu pada Allah, menangis pada Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta pertolongan dengan jalan sabar dan jalan solat. Minta pertolongan dengan jalan sabar dan jalan solat. Minta pertolongan dengan jalan sabar, jalan solat. Solat fardu jangan tinggal. Itu syarat Allah sayang, berkatkan, kabulkan doa kita. Allah kabulkan bukan ikut apa yang kita nak. Dia kabulkan, beri yang paling baik dalam hidup kita. Itu kita selalu tak faham. Kita nak. Saya nak ni Ustaz, tak dapat. Kenapa Allah tak bagi? Tak, kita nak, dapat tak dapat, menangis dalam berdoa tu pun dah bahagia. Kata Sayyidina Umar, saya tak risau doa mana saya diterima, tak diterima. Tapi saya risau, Sayyidina Umar kata bukan saya risau doa, penerimaan doa tu. Saya risau bila saya tidak lagi dipilih untuk berdoa. Hari kita berhenti berdoa, itulah hari kematian, hari kemusnahan, hari kehinaan kita. Selagi kita selalu doa panjang-panjang, tu hidup kita baik. Hidup kita dalam baik. Ramai orang ingat masuk syurga sebab solat, puasa. Itu kewajipan.
Tapi manusia masuk syurga sebab sabar. Dalam Nabi-Nabi, Rasul yang paling Allah sayang, Rasul Ulul Azmi. Sabda Nabi yang paling banyak menanggung susah, Nabi Muhammad SAW. Nabi manusia yang paling Allah sayang sebab beliau paling banyak menanggung susah. Bersabar atas kesusahan yang datang menyebabkan syurga kita ditinggikan oleh Allah SWT. Jadi insyaAllah ada nak tanya, Ustaz, saya nak jadi kawan Ustaz selalu berdakwah, Candy. Boleh dek, bila malam-malam saya dakwah kat KL tu, saya ada iklan, boleh datang je. Atau mana-mana ceramah yang nampak umum, bukan kat pejabat hotel ke, boleh datang mana-mana kat masjid. Jemput datang. Kita berkawan kan, dapat jumpa, kadang tak dapat berbual, dapat tengok dengan ceramah pun Alhamdulillah. Macam saya ni nak pergi dengan ulama ceramah, saya tahu saya tak dapat jumpa ramai orang kan. Jadi kita daripada jauh dapat tengok muka, dapat dengar suara, dapat ni. Kadang tak faham sangat, ramai-ramai orang bising-bising. Tapi duduk dalam majlis-majlis ilmu begitu membuat hidup kita menjadi tenang, menjadi bahagia, menjadi baik. Itu hidup ni bang, dia kena cari dengar ceramah yang baik-baik. Yang lepas kita dengar tu makin kita sayang pada Allah, kita agungkan Allah, kita besarkan dia, kita puji Allah SWT, makin sayang kat Nabi Muhammad, makin nak belajar kehidupan Nabi. Masya Allah. Syarifah Ustaz Nur Harziati Said Osman, Ustaz kadang tak sabar, macam mana Ustaz? Jadi kakak, kita memang manusia, kita memang kadang nangis kan, kita marah. Tapi kakak bila sedih, susah, cepat-cepat nangis. Ada satu doa Nabi Yaqub dalam surah Yusuf, dia selalu doa ni. Saya selalu doa ni bila sedih. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ya Allah, aku mengadu sedih dan susah aku hanya pada Engkau. Nangis ke Allah, menangis tu nikmat. Ya Allah, saya sedih. Ya Allah, saya susah. Saya selalu cakap itu, ya Allah, nangis. Ya Allah, saya sedih, saya susah, saya mengadu sedih dan susah saya pada Engkau. Ya Allah, kalau kakak buat begitu, tuan-puan buat begitu, kita akan rasa sangat bahagia. Nabi Yaqub doa ni. Sayyidina Umar Al-Khattab tengah jadi imam, khalifah yang besar, dia baca innama ashku bathi wa huzni ilallah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Kepada Allah aku mengadu segala sedih aku, kepada Allah aku mengadu segala kesusahan aku. Ya Allah, aku sedih. Ya Allah, aku susah. Aku mengadu sedih dan susah aku hanya pada Engkau. Ya Allah, aku sedih, aku susah mengadu pada Engkau. Doa. Nanti Allah beri jalan keluar daripada musibah. Mengadu ke Allah. Allah suka hamba dia yang merintih nangis pada dia. Ya Allah, serah ke Allah. Ya Allah, saya serah diri saya pada Engkau. Ya Allah, cukuplah Engkau untuk aku. Saya nak Engkau sayang aku. Macam Nabi Ibrahim, campaklah api. Apa dia doa? Mati je lagi bang. Api besar. Dia pun tahu mati. Tapi Nabi Ibrahim kata apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah. Cukup Allah untuk aku, penolong aku, pembantu aku, menyelesaikan masalah aku, yang beri bahagia pada aku, tempat aku mengadu, bergantung, berserah. Hasbunallah. Cukup Allah untuk aku. Wa ni'mal wakil. Wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim bila campaklah api. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah untuk aku. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah untuk aku, penolong, pembantu, berserah. Nabi SAW sampai Gua Sur, penat buat dakwah, ujian, orang Nabi sayang pergi Kembali Batu, Taif, lagi dakwah kat Madinah. Dalam perjalanan dah lari berpagi keluar, orang keliling Gua Sur. Abu Bakar Habib kita. Nabi SAW bersabda, ayat Quran beritahu apa? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama aku. Setiap kali kita kata, ya Allah, aku mengadu hanya pada Engkau. Ya Allah, aku sedih, ya Allah. Ya Allah, aku sedih, susah, aku mengadu pada Engkau. Kalau kita menangis, rasa lemah, tu tanda kita manusia. Tu tanda kita hamba, kita tak mampu. Tapi menangis kuat-kuat pada Allah, tapi teruskan perjuangan. Terus jaga solat, terus jaga agama. Terus jaga agama. Terus dekat diri pada dia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Satu. La tahzan innallaha ma'ana. Dua. Jangan sedih, cukup Allah untuk. Jangan sedih. La tahzan innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Bila susah yang kata, habislah ustaz, matilah saya ustaz, musnahlah rumah tangga saya ustaz, tak ada apa lagi yang tinggal ustaz, habislah. Tak. Cakap, cukuplah Allah untuk aku. Walaupun hati sedih ni kakak, cakap yang betul. Bila cakap yang betul, Allah tahu gitu manusia dia sedih. Kat sini sedih, kat takkan tak sedih. Belas tahun kahwin, tiba musnah macam tu, mesti sedih. Belas tahun meniaga, tiba-tiba kena tutup kedai, susah. Contoh.
Dia rasa berat kat sini kakak abang. Rasa berat kat sini. Tapi walaupun rasa berat dekat sini, rasa berat, tapi selalu baca gitu, la tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih, cukuplah Allah untuk aku, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tu contoh-contoh ayat, ambillah salah satu pun cukuplah kakak, amalkan abang kakak ya, kongsi dengan orang lain, beritahu ke anak-anak, cukup Allah untuk aku. Baik, jemput datang Keluarga Sunnah, www.transformjiwa.com, 0173666848, 0173666848. Minggu ni Kuantan, Kuala Terengganu Sabtu, Ahad Kuantan, kemudian Melaka, kemudian KK, Betul Kuching, ada Kota Baru tengah-tengah tu, Kota Baru, Melaka, Kota Baru agaknya. Minggu depan lagi KK, Betul Kuching. Jadi jemput semua sekali. Masya Allah, semua Allah sayang. Marina Adenan, jangan sedih, Allah bersama kita. Siti Rohani, Masya Allah, Allah sayang kita dapat dengar ceramah Ustaz, syukur pada Allah. Masya Allah. Masya Allah. Farahani dari Sempurna, jaya dunia akhirat Ustaz, amin. Dan Sis Alfah, Ustaz CDPM tanya. Nurul Qadriyah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Putri Syazana, Nuriyati Ahmad, Masya Allah, tenang Ustaz, saya selalu lalai, saya berusaha untuk belajar sebelum tutup mata. Betul lah tu. Kita sama-sama kan perbaiki diri untuk dekat diri pada Allah SWT. Jadi minta maaf, terima kasih, jumpa lagi. Moga Allah rahmati. Nanti jumpa kat Keluarga Sunnah ya. Bawalah keluar mak ayah, datang sendiri pun tak apa. Sendiri kalau tak dapat, mungkin seorang jaga anak, tak boleh ramai sangat anak nak bawa, jaga. Jadi insyaAllah jumpa lagi. Faizah Ismail, Tasha, Tisha, Cahaya hilang panas baran. Jadi kenapa kita marah? Dia mula kat hati. Marah ni daripada api. Jadi nak ubat, ambil uduk, berdiri, duduk, duduk, baring. Contoh marah lagi. Bila marah, kenapa kita marah? Selalu kita marah perangai orang. Jangan marah diri sendiri, marah orang. Jadi kenapa kita marah? Sebab sangkaan kita terhadap apa yang dia buat. Kita tengok orang nak terlanggar, kau ni bawa laju terlanggar pun tahu. Nak keluar cepat, balik nak pergi kerja cepat, keluarlah cepat-cepat. Kita boleh sangka baik. Oh, dia mungkin sakit perut katanya. Dia mungkin bini dia, isteri dia nak bersalin. Mungkin dia ada masalah, dia ada ujian. Jadi kalau kita sangka baik, kita tak marah. Kesian orang tu kan, emergency, cepat kita ke tepi nampak ambulan. Sebab kita nampak ambulan tu memang ambulan. Tapi banyak kita lain yang emergency macam ambulan, dia pun dah panik, tak tahu nak buat apa. Kita pun mungkin buat dekat tempat dia. Jadi kita bersangka baik. Mungkin dia ada masalah hidup, ada ujian hidup, ada keperluan hidup, sangka baik. Sama juga dengan orang lain, banyak bersangka baik. Bahagia hidup ni banyak bersangka baik pada sekeliling, pada semua orang sangka baik. Kemuncak dia sangka baik pada Allah SWT. Kemusnahan hidup banyak bersangka buruk pada semua orang. Kemuncaknya sangka buruk pada Allah SWT. Sangka baik, insya-Allah. Angry Old, lama tak jumpa Ustaz. Ingat bang, kita rakam dulu video masa mula-mula, dah lama dah. Masa tak ada orang tahu pun. Masa tu insya-Allah. Terima kasih bang, kita jumpa Yani, Muhammad Nazmi, Fatin, Nur Wahidah. Biasa saya pagi masjid, waktu kerja saya bawa anak-anak uniform kerja, saya pakai seluar panjang, t-shirt, kemeja. Tujuan saya pergi masjid. Tapi ada orang tegur saya ke masjid pakai sopan, jubah. Masya Allah. Saya balik kerja, Ustaz kerja masa. Masya Allah. Tak apa kakak, pakai yang menutup aurat tu boleh insya-Allah. Kakak lebih tahu mana yang menutup auratnya. Kalau tak tutup aurat, kita usaha. Dan orang marah kita pun kadang ada orang macam tu kan, dia cepat tegur. Teguran tu tepat-tepat je. Kalau kita pun geram juga. Saya pun kalau orang tegur tepat-tepat sangat, kita pun terasa juga. Tapi kita tak apalah kakak, kita pun tak hidup untuk orang, kita hidup untuk Allah sayang. Kalau baik kita ambil, kalau tak baik kita doakanlah dia. Semoga Allah beri dia maghfirah, hidayah. Kakak Allah sayangi. Tapi tahniah kakak bawa anak pergi masjid semua sekali. Allah sayang kakak baik, bagus, tahniah. Faridatul Azna Ahmad, macam mana lembut hati yang suami yang curang. Jadi Faridatul saya sebut laju je lah. Habis masa dah pertama, bawa suami makan berjemaah. Kalau yang teruk kritikal ni, cuma makan 2 kali sehari dengan kru pasangan. Bila kita makan selalu dengan orang ni, pertama berdua-duaan, dia akan jatuh cinta sayang. Kita makan dengan suami isteri kita, nombor 1. Kedua, buat majlis taklim kat rumah. Bila rumah ada malaikat rahmat datang, syaitan pun lari. Benda-benda maksiat pun hilang. Hidup kat rumah dengan majlis taklim. Ketiga, kakak selalu solat hajat hari doa untuk suami. Sebut nama dia. Ya Allah, beri hidayah kat suami saya. Saya tak boleh beri hidayah pada siapa saya nak. Engkau yang beri hidayah pada siapa yang kau nak. Keempat, ada masa bawa suami datang Keluarga Sunnah dengan ceramah. Yalah bang, apa-apa pun kadang perlu luar nasihat. Tapi nak nasihat berdua, kadang jumpa ustaz-ustazah yang mereka pun kadang ada jadual-jadual. Jadi kakak datang je dalam ceramah yang dibuat kat masjid ke,
mana-mana ustaz-ustazah. Kalau macam saya dia buat program keluarga sunnah, boleh jemput datang terima kasih semua, insya-Allah jumpa lagi. Wabillahi, dan hujung tahun ada program untuk anak-anak, boleh tengok kat www.transformjiwa.com. Terima kasih semua sudi dengar. Saya doakan tuan-puan semua bahagia sampai syurga. Allah beri bahagia, anak soleh-soleha, dan Allah kabulkan doa-doa cita-cita. Mudah-mudahan panjang umur, sihat. Siapa yang berniaga, Allah berkatkan, bagi luas, jadi bagi orang Islam semua kaya raya dunia akhirat, tolong miskin anak yatim. Dan saya doakan tuan-puan semua belum ada pekerjaan dan pekerjaan, adik-adik yang periksa, anak kita yang periksa PT3, SPM, STPM dan semua dapat straight A, cemerlang dunia akhirat. Miss Laila, Ustaz macam nak beli buku kakak, boleh tengok nanti saya ada nombor phone tu 01, tak ingat kakak. Tak tengok dekat Transform Publication. Tengok Facebook Transform Publication. Betul lah, Transform Publication. Transform Publication. Kat situ ada nombor phone, ada gambar buku, ada berapa buku Isteriku Bidadari. Itu bagus untuk ramai isteri baca, 11 keadaan memimpin keluarga nak jadi bidadari. Ramai suami baca sampai muka surat 6 je nangis. Selalunya lah baca seorang-seorang, kalau betul-betul tengah insaf tu, dia baca muka surat 6 nangis peluk isteri. Peluk anak-anak. Ada seorang abang tu, Ustaz, walaupun jaga kelab garang, Ustaz, sebab baca sampai muka surat 6 je Ustaz, saya dah banyak sedar saya salah. Dia peluk saya nangis. Saya banyak salah kat isteri saya, keluarga saya. Saya tanya dia, dah nangis dia bang, dah keluar hingga nangis dah. Saya tanya abang, ada baca sampai lepas tu sambung baca tak? Tak Ustaz, saya muka surat 6 je dia tu. Gurau jadi gambar kakak. Kalau baca buku sampai muka surat 6 pun okey juga. Kedua buku amalan kaya, 11 amalan kaya. Kaya tu kat hati, buku tu yang biasa yang baru. Baca bab 1 je, insya-Allah lebih kaya. Kaya tu daripada sekarang. Jangan tunggu 30, 40, 50 tahun dah terlambat. 24 tahun kaya pun terlambat. 18 tahun kaya pun terlambat. Kaya daripada hari kita mengenal Tuhan, mengenal Allah. Walau apa pun datang, kita sekaya. Kaya bahagia tu kat sini, kat hati. Jadi itu buku kaya dan buku lain-lain lah. Bila dapatkan buku tu, boleh tengok kat Miss Lala dekat Transform Publication. Tengok Facebook Transform Publication. Salah satu syarikat ni lah, Transform Publication. Program training saya Transform Training. Hafizah Hanafi nak jadi bidadari suami. Amin. Mudah-mudahan. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.